Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 22 Julai 2024. Kita ke berita utama. Sebahagian pinjaman yang dilakukan kerajaan setiap tahun adalah untuk membayar hutang termasuk hutang One Malaysia Development Berhad 1MDB yang menilai 48 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sedangkan jumlah itu boleh digunakan untuk keutamaan rakyat termasuk pembinaan sekolah dan penyelarasan gaji penjawat awam. Sehubungan itu, beliau menegaskan bahawa sepentingnya pengurusan ekonomi negara dilakukan dengan lebih baik agar tiada ketirisan dan juga rasuah. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Persidangan Cukai Kebangsaan 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Kuala Lumpur hari ini. Sementara itu, kerajaan turut menyasarkan pengurangan kadar defisit fiskal negara kepada 4.3% pada tahun ini. Katanya lagi, kadar hutang telah melebihi tahap ditetapkan sekaligus menuntut kerajaan untuk mengurangkan fiskal tanpa membebankan rakyat. Unit Scuba Unit Forensik Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya menemukan dompet serta kad pengenalan yang dipercayai milik Awayamah Nur Farah Kartini Abdullah. Difahamkan barang bukti itu berjaya ditemukan pada pukul 12.20 tengah hari tadi di Sungai Terolak Kampung Batu 4, Tanjung Malim selepas beberapa jam operasi pencarian dilakukan. Dalam pada itu, mereka turut menemukan kunci kereta namun tidak dapat dipastikan pemiliknya. Sementara itu, keadaan air sungai yang agak cetek dan jernih pada hari ini kerana tidak hujan sejak semalam turut memudahkan proses pencarian bahan bukti. Terdahulu, media melaporkan Nur Farah Kartini dilaporkan hilang sejak 10 Julai lalu selepas menghantar kereta sewa kepada pelanggannya sebelum mayatnya ditemui di kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Seri Keledang, Hulu Bernam, Selangor. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang melakukan siasatan lanjut berhubung isu penganjuran program amal di sebuah sekolah yang melibatkan sumbangan syarikat minuman keras serta kehadiran ahli Parlimen Sepang Datuk Aiman Atirah Sabu baru-baru ini. Menurut KPM lagi, pihaknya mengambil perhatian serius dan mengingatkan pentadbir di institusi pendidikan di bawahnya agar mematuhi garis panduan sedia ada berkaitan penganjuran program dan penerimaan sumbangan. Baru-baru ini tular sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina menerima sumbangan daripada sebuah syarikat Arab yang merupakan salah satu penyumbang semasa konsert amal pendidikan dan usaha itu dikatakan bagi mengumpul dana membina dewan di sekolah itu. Dalam perkembangan sama, Aiman Atirah yang juga Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memberi tempoh 48 jam dan pasukannya sudah mengumpul maklumat dan berita palsu berkaitan beliau membenarkan sumbangan daripada syarikat itu. Perbicaraan kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur atas dua tuduhan menghasut yang sepatutnya bermula hari ini ditangguhkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ia berikutan apabila Peguam Awang Armada Jaya Awang yang mewakili Muhammad Sanusi memaklumkan kepada mahkamah pihaknya telah menghantar representasi terbaru kepada Jabatan Peguam Negara bagi menggugurkan dua pertuduhan tersebut. Hakim Datuk Aslam Zainuddin kemudian menetapkan 27 September depan bagi pengurusan kes sebelum tarikh baharu perbicaraan ditetapkan. Pada Mei lalu, AGC menolak permohonan Muhammad Sanusi bagi membatalkan dua tuduhan itu. Mengikut kedua-dua pertuduhan, Muhammad Sanusi, 50 tahun, didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4, Taman Selayang Mutiara Kampung Bendahara Gombak pada pukul 11 malam pada 11 Julai 2023. Justru kedua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta Sama yang membawa hukuman denda hingga RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my.
Kita kembali lagi, rayuan pihak pendakwaan untuk mengetepikan hukuman penjara 18 tahun terhadap 6 bekas penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM bagi menyebabkan kematian pegawai kadet laut Zulfarhan Osman Zulkarnain akan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan esok. Mereka ialah Muhammad Akmal Zuhairi Azmal, Muhammad Azamuddin Mat Sofi, Muhammad Najib Muhammad Razi, Muhammad Afif Najimuddin Azhad, Muhammad Syabirin Sabri dan Abdul Hakim Muhammad Ali. Kesemuanya kini berusia 28 tahun. Panel 3 hakim diketuai oleh Datuk Hadariah Sheikh Ismail akan menentukan rayuan pendakwaan sama ada untuk mengembalikan Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang sebelum ini dipertuduhkan terhadap mereka atau mengekalkan Seksyen 304(a) yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi. Pendakwaan sebaliknya mahukan sabitan dan hukuman penjara 18 tahun yang dikenakan terhadap keenam-enamnya diketepikan dan digantikan dengan hukuman gantung. Pada hari yang sama, panel berkenaan juga akan memutuskan rayuan ke-66 bekas penuntut UPNM itu terhadap hukuman penjara 18 tahun selepas didapati bersalah menyebabkan kematian tanpa niat terhadap Zulfarhan. Pihak pendakwaan juga merayu agar hukuman penjara 3 tahun yang dikenakan terhadap 12 bekas penuntut lain kerana mencederakan Zulfarhan ditambah kepada hukuman penjara maksimum 7 tahun. Bagaimanapun, mereka belum menjalani hukuman itu selepas Mahkamah Tinggi membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman dengan jaminan RM7,000 dikekalkan sementara menunggu rayuan diputuskan. Penyanyi terkenal Indonesia Bunga Citra Lestari memutuskan untuk tidak lagi berbadan dua selepas ini kerana bimbang berdepan risiko kesihatan. Bunga 41 tahun berkata sebaliknya mengambil kira faktor usia. Berpendapat pada usia umurnya agak kurang sesuai untuk menimang cahaya mata. Namun pelantun lagu Cinta Sejati itu tidak menolak suratan ilahi sekiranya hamil tanpa perancangan. Jelasnya dia gembira menjalani hidup bersama satu-satunya anak tunggalnya, Noah Aiden Sinclair serta suami tercinta Tiko Aryawardana. Pada 2 Disember 2023, Bunga dan Tiko mendirikan rumah tangga di sebuah resort mewah di Bali, Indonesia. Terdahulu, Bunga pernah mendirikan rumah tangga bersama selebriti asal Malaysia Ashraf Sinclair pada tahun 2008 dan dikurniakan seorang cahaya mata. Namun jodoh tidak panjang, Allahyarham Ashraf Sinclair meninggal dunia pada Februari 2020 ketika tidur akibat serangan jantung. Kita ke berita dunia. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menarik diri daripada pilihan raya presiden sekaligus menamakan timbalannya Kamala Harris sebagai calon Parti Demokrat. Biden 81 tahun bagaimanapun akan terus mengetuai pentadbiran sehingga Januari ini. Beliau dalam satu nyataan di aplikasi X malam memberitahu keputusan itu dibuat demi kepentingan parti dan juga negara. Harris 59 tahun berkata beliau berbesar hati atas pencalonannya dan akan melakukan yang terbaik bagi menewaskan calon Parti Republikan Donald Trump. Walaupun pencalonan Harris disokong pemimpin-pemimpin berpengaruh Demokrat, namun beliau masih belum dinamakan sebagai calon rasmi parti tersebut sehingga konvensyen Demokrat kebangsaan yang akan berlangsung pada bulan hadapan. Seorang warga emas berusia 80 tahun mencuri tumpuan pengguna laman sosial apabila melangsungkan perkahwinan dengan gadis berumur 18 tahun. Menerusi sebuah video yang dimuat naik di platform TikTok, pasangan pengantin dengan jurang usia 62 tahun itu dilihat tidak gembira di hari pernikahan mereka. Menerusi video tersebut juga, pengantin wanita itu juga hanya dilihat diam seolah-olah tidak bersetuju dengan perkahwinan tersebut. Difahamkan pengantin lelaki menyerahkan mas kahwin sebanyak RM14,462 dan beberapa hantaran lain seperti 3 ekor lembu dan sebuah motosikal dengan jumlah keseluruhan hantaran sebanyak RM57,850. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Kita ke berita ekonomi. Ekspor Malaysia dijangka meningkat tidak lama lagi susulan terdapat peningkatan ketara dalam import barangan pengantara dari Disember 2023 hingga Jun 2024. TA Securities berkata mereka mengunjurkan pertumbuhan sebanyak 7.0%, manakala 10.6% bagi import pada tahun ini. Bagaimanapun, firma penyelidikan itu berkata penting untuk berhati-hati dengan aktiviti kilang di China yang menguncup untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Jun, manakala sektor bukan perkilangan berkembang pada kadar yang lebih perlahan. Dalam pada itu, TA Securities akan terus memantau perkembangan di China kerana trend ekonominya biasa berkait rapat dengan Malaysia. Projek landasan berkembang sistem tren elektrik ETS dari Gemas ke Segamat telah 95% siap dan dijangka mula beroperasi pada awal Oktober ini. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fut berkata, projek itu memerlukan sedikit masa lagi untuk disiapkan sebelum ujian boleh dilakukan. Jelasnya, projek landasan berkembang sepanjang 192 km itu melalui 11 stesen dengan tren berkuasa 25,000 voltan bergerak selaju 140 km sejam. Ia mengambil masa perjalanan kira-kira 3 jam 40 minit dari KL Sentral ke JB Central, manakala dari stesen Segamat ke JB Central hanya memerlukan masa 1 jam 30 minit. Menurutnya lagi, ketika ini perkhidmatan ETS adalah dari Padang Besar ke Kuala Lumpur hingga ke Gemas. Terus ke berita sukan. Atlet memanah recurve negara, Ariana Nurdania Muhammad Zairi optimis kem memanah negara mampu membawa pulang sekurang-kurangnya 1 pingat pada Sukan Olimpik Paris 2024 yang bermula pada minggu hadapan. Beraksi dengan status bukan pilihan, pemanah berusia 19 tahun itu berkata beliau hanya akan bersaing dengan diri sendiri dalam usaha mempertingkatkan bidikan bagi memburu podium di tamasya sukan terbesar itu nanti. Selain mahu melakar sejarah meraih pingat di Paris, Ariana turut meletakkan sasaran untuk memperbaharui catatan peribadinya di tamasya berkenaan. Sementara itu, kem memanah negara akan membuka tirai saingannya menerusi acara individu pada 25 Julai, sehari sebelum majlis pembukaan dan meneruskan bagi acara pepasukan 3 hari selepas itu. Arsenal kini dilihat bersedia untuk melepaskan penyerang mereka Eddie Nketiah selepas menerima tawaran baharu dari klub Perancis Marseille. Klub Ligue 1 Perancis itu dilihat mampu memperkuat jentera serangan mereka biarpun baru saja mendapatkan khidmat Mason Greenwood. Sebelum ini, Marseille pernah membuat tawaran sebanyak 120.94 juta ringgit namun ditolak The Gunners yang mahu menilainya dinaikkan sekali ganda. Tetapi perkembangan terbaru menyaksikan Arsenal kini bersedia menerima nilai tawaran yang lebih rendah. Dalam pada itu, Nketiah 25 tahun mahu meninggalkan Emirates dan menyertai pasukan baru demi mendapatkan lebih banyak peluang beraksi kerana dia hanya menjadi pilihan kedua di belakang Gabriel Jesus. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 23 Julai 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Bursa Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Syasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.